Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Bijak Nenekku. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Bijak Nenekku ini terdapat pada muka surat 132 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.6.1 membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca sebuah bahan sastera berdasarkan teks petikan mengenai bijak nenekku untuk menghasilkan idea baharu. Kedua, menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera mengenai bijak nenekku dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca sebuah bahan sastera berdasarkan teks petikan mengenai bijak nenekku untuk menghasilkan 3 idea baharu. Kedua, murid berjaya menulis sebuah ulasan tentang bahan sastera mengenai bijak nenekku dengan menggunakan ayat yang gramatis. Murid-murid, apakah kegunaan daun pisang dalam kehidupan kita? Bagus, tentunya murid-murid dapat lihat di sini. Kegunaan daun pisang dalam kehidupan kita adalah untuk digunakan bagi pembungkusan makanan. Mungkin ada kegunaan lain bagi daun pisang itu. Jadinya di sini kita lihat gambar yang pertama menunjukkan daun pisang itu digunakan untuk membalut lepat. Mungkin lepat pisang ataupun lepat labu. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua menunjukkan sebungkus nasi lemak yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Pastinya dapat meningkatkan lagi bau nasi lemak ataupun mengharumkan ataupun meningkatkan lagi lah aroma bau nasi lemak tersebut apabila dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Dan kita lihat gambar yang ketiga itu menunjukkan otak-otak yang juga dibungkus dengan daun pisang. Seterusnya, gambar yang keempat itu menunjukkan pulut panggang. Kuih pulut panggang ini mungkin ada di tempat lain dipanggil sebagai pulut udang. Jadinya di sini pulut panggang ataupun pulut udang ini dibungkus juga dengan menggunakan daun pisang. Seterusnya kita lihat gambar yang terakhir iaitu makanan tradisi masyarakat Jawa, iaitu nasi ambang ataupun nasi ambeng. Jadinya di sini nasi ambeng ini dialas dengan daun pisang dan nasi ambang ini ditutup dengan menggunakan daun pisang. Pastinya kegunaan daun pisang dalam kehidupan kita dapat memberikan banyak faedahnya. Oleh itu, kita hendaklah mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan kerana telah menganugerahi kita alam semula jadi ini iaitu daun pisang untuk kehidupan manusia. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai bijak nenekku dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membacanya. Izuni duduk bersimpuh di dangau neneknya nun di hujung sawah padi yang menguning. Pandangan Izuni tertumpu kepada neneknya yang sedang membuka balutan daun pisang berisi beberapa ketul ubi kayu dan sedikit kelapa parut. Nenek guna daun pisang, mengapa?
Tanya Izuni sambil membetulkan kakinya yang terkena buku buluh yang dijadikan lantai di dangau itu. Izuni, daun pisang bagus untuk dijadikan pembalut makanan. Aroma daun pisang akan menyerap pada makanan. Oleh itu, baunya akan menjadi wangi. Selain itu, mengikut petua orang-orang tua, daun pisang dapat merawat luka dan mencantikkan kulit. Jelas Nenek Izuni sambil tersenyum. Mengapakah nenek tidak menggunakan beg plastik dan polistirena untuk mengisi ubi rebus ini? Tanya Izuni. Air muka nenek berubah daripada ceria lalu mencukar. Kedengaran helaan nafas nenek yang panjang. Izuni, plastik dan polistirena musuh nenek kerana bahan itu tidak baik untuk kesihatan. Jawab neneknya. Bijaknya nenek. Saya hanya ingin menguji nenek. Saya pernah mencipta syair tentang plastik dan polistirena semasa pertandingan alam sekitar di sekolah. Dengar syair ini, nenek, kata Izuni. Wahai kawanku, dengarlah pesan untuk dirimu sebagai panduan. Plastik dan polistirena sukar dilupuskan. Tanpa bahan ini tiada pencemaran. Sikap manusia membuat angkara. Polistirena dibakar, api membara. Lapisan ozon semakin sengsara. Plastik dan polistirena usah diguna. Wah, pandainya cucu nenek. Izuni, tolong jelaskan kebaikan jika kita tidak menggunakan plastik dan polistirena, pinta neneknya. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan mengenai bijak nenekku ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mencatat idea baharu mengenai kebaikan jika kita tidak menggunakan plastik dan polistirena dalam pembungkusan makanan ke dalam bentuk peta pelbagai alir. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua ini, mudah saja iaitu murid perlu menjana idea ataupun menghasilkan sesuatu iaitu idea baharu mengenai sekiranya kita tidak menggunakan plastik dan polistirena dalam pembungkusan makanan. Jadinya di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersurat ini merupakan idea baharu dan perlu diberikan penjelasan. Penjelasan inilah dapat memudahkan seseorang itu untuk memahami maklumat tersurat ataupun idea baru tersebut. Jadinya di sini kita lihat maklumat tersurat ataupun idea baharu yang pertama. Kita dapat menjamin keselamatan makanan dan kesihatan diri. Itu idea baharu atau dikenali sebagai maklumat tersurat. Oleh itu, kita mesti ada penjelasan dan seperti yang cikgu maklumkan sebelum ini, penjelasan ini mestilah menggunakan kata hubung keterangan iaitu KBS 2. K kerana, B bagi, S supaya, D demi, U untuk, A agar. Jadi KBS 2.
Jadinya di sini, apakah tujuan ataupun kesan apabila seseorang itu tidak menggunakan plastik dan polistirena dalam pembungkusan makanan, pastinya dapat menjamin keselamatan makanan dan kesihatan diri. Untuk apa? Supaya apa? Ya, bagus. Jadi sini maklumat tersiratnya, supaya makanan bebas daripada bahan kimia yang boleh menjejaskan kesihatan. Itu maklumat tersirat. Seterusnya, kita lihat lagi di situ. Idea baru yang keberapa? Bagus, yang kedua, iaitu kita boleh meningkatkan aroma makanan. Itulah maklumat barunya di situ. Jadi, maklumat baru ini dikenali sebagai maklumat tersurat. Mesti ada penjelasan. Ya, bagus. Jadinya di sini, apakah kesan? Kesan apabila seseorang itu membungkus makanan dengan menggunakan daun pisang, iaitu tidak menggunakan plastik dan polistirena. Oleh itu, kita lihat maklumat tersiratnya, supaya ataupun agar dapat menyedapkan bau dan rasa makanan. Itu maklumat tersirat. Seterusnya kita lihat maklumat tersurat yang ketiga ataupun idea baru yang keberapa? Yang ketiga, iaitu kita boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadinya di sini kita lihat maklumat tersiratnya ataupun penjelasan bagi idea baru tersebut, supaya persekitaran menjadi bersih dan terpelihara. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami idea baru ini yang merupakan maklumat tersurat berserta dengan maklumat tersiratnya dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah ulasan yang bertajuk Bijak Nenekku dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersiratnya. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah kerana Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan ataupun dengan perbincangan mengenai idea baharu, iaitu maklumat tersurat berserta dengan alasannya, iaitu maklumat tersirat. Bagus. Jadinya di sini kita lihat format ataupun panduan khas yang Cikgu Afan berikan di sini, iaitu bagi penulisan ulasan. Jadinya di sini kita lihat perenggan yang pertama, iaitu P1, merujuk kepada pendahuluan. Kita lihat pendahuluan di sini Cikgu Afan sudah sediakan. Murid perlu salin sahaja. Cerita ini mengenai kebaikan jika kita tidak menggunakan plastik dan polistirena dalam pembungkusan makanan. Itu ialah pendahuluannya. Maka kita beralih kepada P2, iaitu perenggan yang kedua. Dalam perenggan yang kedua ini membincangkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Lihat di situ adanya maklumat tersurat dan tersirat. Oleh itu, murid perlu merujuk semula slide aktiviti 2 tadi yang telah kita bincangkan tadi, iaitu mengenai idea baharu. Idea baharu itulah sebagai maklumat tersurat. Bagus. Dan mestilah diberikan penjelasannya dengan menggunakan kata hubung keterangan. Iaitu cikgu sudah nyatakan di sini kata hubung keterangannya, iaitu supaya, bagi dan agar. Dan murid perlu menambahkan maklumat
tersirat, iaitu penjelasan. Jadi murid rujuklah semula slide aktiviti kedua tadi. Mudah kan? Seterusnya kita lihat P3 sebagai perenggan yang ketiga dan sebagai penutup. Penutupnya Cikgu Afan sudah berikan di sini. Oleh itu murid perlu menyalinnya semula. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.